Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam bahagia. Saya ingin ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua yang dapat hadir dalam sidang media kita yang pertama pada sesi ini. Saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih, syukur Alhamdulillah di atas amanah dan tanggungjawab yang telah pun diberikan kepada saya sebagai Menteri Dalam Negeri, terutamanya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri yang memberikan kepercayaan untuk saya sekali lagi memimpin kementerian ini. Saya juga ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin atas sokongan yang telah pun beliau berikan kepada saya. Saya juga bagi pihak kedua-dua timbalan Menteri 1 dan 2 untuk mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga mantan Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kami berikrar bahawa kami akan melaksanakan tugas dan amanah dengan sebaik mungkin bagi masa depan yang lebih baik untuk negara, terutamanya untuk memastikan keamanan dan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat dan negara kita ini. Saya ingin maklumkan bahawa pendekatan yang sedia ada, terutamanya tentang dasar dan perancangan yang terkandung dalam Pelan Strategik KDN 2021 hingga 2025 dan juga Rancangan Malaysia ke-12 akan kita teruskan. Beberapa cadangan seperti pindaan akta dan undang-undang yang dirancang sebelum ini akan juga diteruskan, seperti akta penyalahgunaan dadah dan substans, akta anti pemandangan orang dan anti penyelundupan migran TIPSOM. Saya ingin maklumkan bahawa kita sentiasa tegas dalam mana kita mengambil tindakan penguasaan atau undang-undang seperti kita lakukan melalui OP patuh dan operasi membenteras pendatang tanpa izin parti. Kita akan teruskan program atau operasi ini secara bersepadu, dan saya juga ingin maklumkan melalui statistik tahun ini sahaja sehingga 30 Ogos, bilangan operasi yang kita lakukan di seluruh negara sebanyak 2,388, pemeriksaan 60,170, tangkapan parti 11,112 orang dan tangkapan majikan 110 semuanya. Statistik tahanan Jabatan Immigration sehingga 30 Ogos semasa tahanan di depo 9,848. Kapasiti kita sudah mencapai 90% kerana kita hanya boleh menampung 21,150 orang sahaja. Program rekalibrasi parti juga akan kita teruskan sehingga 31 Disember 2021. Setakat 30 Ogos 2021, seramai 301,013 atau 13 orang, 301,013 orang parti telah didaftarkan melalui Pelan Rekalibrasi Parti. Kita ada dua program, iaitu pertama rekalibrasi pulang dan kedua rekalibrasi tenaga kerja. Untuk pulang, kita mendaftarkan 122,270 parti, dan daripada pendaftaran itu yang sudah pun pulang seramai 101,851 parti.
Ini memberi hasil kutipan sebanyak RM59,171,400. Manakala program rekalibrasi tenaga kerja pula, pendaftaran telah pun dibuat sebanyak 178,743 parti dan 8,544 majikan. Apabila kita lakukan ini, kita mohon untuk mereka membayar wang cagaran dan kita mengutip sebanyak RM87,591,000. Jadi ini bermakna kita telah pun memperolehi cagaran keseluruhannya dalam program ini sudah pun mencapai lebih kurang RM150 juta. KDN komited untuk menambah baik dasar dari masa ke semasa. Fokus kita adalah kepada kawalan sempadan. Kalau kita perhatikan dari segi kawalan sempadan, apabila kita mempunyai sempadan yang begitu porous di seluruh negara, kita nak melakukan melalui 5 sempadan hadapan atau 5 front approach. Ia merangkumi perolehan aset-aset yang kita rasa perlu supaya kita jadikan aset-aset strategik, sama ada di sempadan utara, utara Kedah, utara Kelantan, selatan Sabah dan Sarawak. Oleh kerana ini kita perlukan sesuatu yang lebih strategik, maka kita akan memberikan fokus termasuk pembukaan pintu-pintu masuk yang baru di seluruh negara, sama ada di Sabah, Sarawak, pembinaan pos-pos kawalan, pembelian radar, CCTV, drone, serta penggunaan kaedah teknologi yang lebih canggih, kerana kita memerlukan penggunaan teknologi-teknologi yang lebih canggih untuk mengawal sempadan kita. Baru-baru ini juga kerajaan telah bersetuju untuk menetapkan bilangan peserta program MM2H atau program Malaysia Rumah Keduaku. Kepada kita tingkatkan hanya setakat 1% daripada jumlah populasi penduduk negara. Kalau kita ada 32 juta, maka bermakna 1% hanya 320,000. Kita tidak boleh melebihi daripada itu. Maka kita melakukannya dengan mengumumkan beberapa penambahbaikan atau syarat-syarat permohonan program tersebut. Ini menimbulkan rasa gusar terhadap mereka yang sudah pun menjadi yang telah pun mendaftar sebagai peserta MM2H. Saya nak maklumkan bahawa saya sebagai menteri bersedia untuk melihat kepada mereka yang sudah pun berdaftar yang ada dalam negara kita. Saya ingin umumkan kepada semua, jangan ganggu atau jangan risau atau jangan rasa terganggu. Sebabnya kedudukan mereka yang telah berdaftar menjadi peserta dalam negara kita hanya 28,000. Yang ramainya adalah tanggungan 28,000 juga. Maka keseluruhannya 57,000. Yang angka sebenarnya 28,249 principal, tanggungan 28,229, keseluruhan 57,478. Tetapi daripada pemerhatian kita, lebih kurang 8,000 peserta ini tidak pernah bermaaf starting di Malaysia. Jadi kalau kita tolak angka ini, hanya lebih kurang 50,000 saja. Dan manakala daripada 50,000 itu, yang telah pun kita tengok daripada prinsipal sebanyak 28,000 itu,
yang beli aset lebih kurang 10,000. Jadi yang tinggal hanya lebih kurang 10,000 sahaja lagi. Kalaupun kita rasa seolah-olah mereka mempunyai pinjaman yang atau simpanan yang besar dalam negara kita. Jadi saya akan melihat semula tentang kedudukan mereka yang sudah pun menyertainya, sebab ada peringkat-peringkat umur yang akan kita lihat semula. Kita faham bahawa mereka yang benar-benar sudah pun melebihi umur 50 tahun, mereka tinggal di sini kerana benar-benar mahu menetap di sini untuk menjadikan Malaysia sebagai rumah keduaku itu. Kita akan kaji dan berikan peluang dan ruang kepada mereka. Manakala kepada mereka yang baru nak menyertainya, Kabinet telah pun meluluskan apa yang telah pun diumumkan oleh Ketua Setiausaha Kementerian pada beberapa minggu yang lepas. Jadi berhubung dengan berapa ramai yang mahu untuk mereka terus tinggal dalam negara kita, saya nak memaklumkan bahawa kalaulah mereka hanya mempunyai RM1,000 sebulan income, apakah patut untuk kita benarkan? Kerana dari segi jumlah subsidi yang kita berikan kepada tiap-tiap seorang yang tinggal dalam Malaysia ini, saya nak maklumkan sebagai seorang bekas Menteri KPDN KK dahulu, saya tahu banyak subsidi yang telah pun kita berikan. Kita berikan subsidi minyak, petrol, kita berikan subsidi gula, kita berikan subsidi gas, banyak lagi subsidi-subsidi yang kita berikan. Maka peluang orang yang tinggal dalam negara kita ini sebenarnya kalau hanya mempunyai income yang agak sedikit, mereka lebih untung. Jadi yang kita mahu adalah mereka dapat membantu kita untuk generate ekonomi dalam negara kita. Maka sebab itu kita tengok the balance between helping them and for them to generate income for our economy. Jadi itu yang telah pun kita fikirkan bersama. Dan saya ingin maklumkan bahawa janganlah kita hanya melihat dari satu sudut semata-mata. Saya nak supaya setiap daripada kita melihat dari segi masa depan kita. Contohnya apabila kita umumkan dari segi kedudukan income, ianya bermula daripada tahun 2002, sekarang sudah pun masuk hampir 20 tahun, tidak lagi kita tukar dari segi kedudukan kriteria tersebut. Maka sebab itu kita telah pun mengumumkan sesuatu kriteria yang lebih baik untuk masa depan kita bersama. Jadi saudara, sekali lagi saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua yang selama ini telah pun memberikan sokongan kepada Kementerian Dalam Negeri, terutamanya semua media yang telah pun benar-benar mengeluarkan berita-berita yang benar-benar factual daripada hanya memberikan sesuatu assumption semata-mata. Jadi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua. Ada soalan? Yep. 7,000 yang tak bermaskawin di Malaysia, are you going to revoke back their permit? We will have to really look into it. I do not want to give the answer today, but at the moment I've already asked the officers to go into detail, look at the possibilities of calling them, asking them about what's their intention of being peserta MM2H dalam negara kita. Okay? Ada lagi? Soalan yang saya sebut dulu sebelum masuk perkara bab lain. Datuk Seri, you are saying about yang dah ada permit tu kan,
And could you actually exempt them from the new policies to make it? I mean, because they have. This is what I have been trying to do. I have to look into that again. Kepada mereka yang benar-benar aktif duduk dalam negara kita, yang mempunyai sebab-sebab tertentu, mengikut umur yang tertentu, kita akan bincang semula dengan mereka. Contohnya kalau mereka dah berumur 70 tahun and they have been staying here for the last 15 years, for example. And I think it is only fair for us to give them a leeway, macam mana caranya supaya mereka boleh terus menetap tinggal mengikut program MM2H. But this will be case on case basis? Of course, case by case basis, because kalau umur mereka hanya 25 tahun, which I think it is not fair kalau income hanya 2-3 ribu ringgit, and they don't have any assets more than 300,000. I think lebih baik kita lihat itu semula. Sebab jumlah orang luar yang tinggal dalam negara kita ni, biarlah mereka yang berkualiti, yang mampu untuk membantu kita dari sudut ekonomi. Right? Kalau tak ada, okey, soalan lain. Maaf Datuk Seri, laporan Harian Metro Ahad lalu ada menyatakan tentang seorang wanita bernama Sitah Anur yang memimpin gerakan ajaran sesat lah. Mendakwa kononnya akan melakukan Perang Dunia Ketiga di Sabah. Saya Datuk Seri komen apa langkah KDN? Kementerian Dalam Negeri adalah sebuah kementerian yang ingin memastikan segala perkara keamanan negara kita ini dapat dijaga dengan baik sekali. Ada macam-macam jenis manusia. Kalau orang nak keluarkan keangketaan yang boleh menghasut, menakut-nakutkan, PDRM akan mengambil tindakan yang sewajarnya. Kalau dia melakukan sesuatu yang melanggar undang-undang, contohnya undang-undang pencetakan, kita juga akan boleh ambil dalam sudut tersebut. Manakala kalau dia menghasut sehingga ada orang yang rasa tidak selesa dan cuba lari daripada negara kita, itu adalah sesuatu yang telah boleh menimbulkan perasaan yang gusar, takut. Kita boleh ambil tindakan mungkin dalam undang-undang SOSMA. Datuk Seri difahamkan dia mengumpulkan pengikut termasuk dalam kalangan penjawat awam. Mungkin Datuk Seri ada nasihat? Itulah. Kadang-kadang manusia ni tersilap makan ubat, tersilap makan macam-macam. Jadi sampaikan tuduhan macam tu pun boleh ikut. Jadi kita tengoklah, pengikut lain, yang menghasut lain. Kita akan sama-sama perhatikan, tengok tindakan mana yang wajar untuk kita ambil terhadap mereka. Okay? Alright, last one, politik. Adakah Bersatu akan bersetuju jika ada sebarang CSA yang dibuat oleh PIN? CSA adalah sesuatu yang telah pun diumumkan oleh mantan Perdana Menteri yang lepas. CSA itu adalah sesuatu yang baik dalam mana untuk kita nak menentukan kestabilan politik dalam negara. Kita tak mahu lagi cerita haru biru politik yang kata besok kerajaan jatuh, lusa kerajaan jatuh. Ini adalah sesuatu yang boleh menyebabkan tidak stabilnya bukan hanya politik tetapi juga program-program yang ingin kita tentukan bagi membangun negara kita. Jadi sebab itu saya percaya oleh kerana pengumuman yang telah pun diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini, apabila mereka menandatangani understanding di antara tiga parti, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim mewakili PKR, Yang Berhormat Lee Kuan Eng mewakili DAP, dan Yang Berhormat Mat Sabu mewakili Amanah. Ini menunjukkan bahawa mereka juga telah pun menjunjung titah
yang dibuat yang telah pun berlaku beberapa hari sebelum itu di istana yang dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong sendiri. Kalau ini benar-benar berlaku, apa salahnya untuk kita jadikan ini the way forward bagi political landscape yang baru, di mana semua ahli-ahli parlimen boleh duduk bersama secara inklusif membincangkan untuk kepentingan rakyat dan negara. Terutamanya apabila kita ingin menyelesaikan masalah COVID-19 dalam negara dan juga nak melihat pembangunan seterusnya dari sudut sektor ekonomi itu sendiri boleh kita bangunkan bersama. And I think this is the way forward untuk ahli-ahli parlimen berbincang dengan lebih baik, memberikan perhatian yang penuh, segala apa pemikiran yang baik harus kita berikan, tumpukan, bukan hanya kata mengata, tuduh menuduh, hasut menghasut, sesuatu yang pada saya sudah pun menjadi perkara yang muak dalam negara kita ini. Sebab tu saya yakin bahawa bukan hanya saya sebagai Setiausaha Agong, tetapi saya yakin Presiden Parti Bersatu setelah mengumumkan itu sebelum ini juga akan mengambil ini sebagai sesuatu yang baik untuk masa depan negara. Okey. Thank you. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.